economic system. Sambung Alon lain. Tok Adi tadi tak bagi, minta maaf. Aman, jap bagi Tok Adi tak bagi. Sorry. Macam tu lah contohnya kan. Kalau dia bagi RM100 pada setiap orang, maknanya kalau 30 juta lah kita bagi, maknanya ada 3 bilion di situ. So 3 bilion ni lah kerajaan nak terus habiskan dalam masa sebulan. Dia nak tengok keadaan ekonomi dalam masa sebulan tu. Itu tujuan dia, bak kata Salman tadi. Kan? So masalah yang kerajaan boleh akses duit kita apa semua, tak ada bro. Bukan macam tu bro. Bukan suka-suka kerajaan akses account kita. Tak boleh. Even kalau you dekat bank mana pun you buat loan, tapi bukan bank you yang you simpan duit tu, bank itu pun tak boleh nak korek you punya account. Tak boleh, walaupun bank dengan bank. Tak boleh nak korek kecuali atas persetujuan you. Itu saja. Dan apa perlunya padu pada kali ini? Dia untuk update data terkini bro. Contoh you tahun lepas you anak 2 orang, tahun ni you anak 3 orang. So data yang tahun lepas tak boleh pakai dah sebab you anak dah 3 orang. Sebab tu yang ini kan. Adam terasa. Contoh lagi, tahun lepas you tinggal kat sini, contoh kat Kelang. Tahun ini you dah pindah ke Pahang. So maknanya data terkini tu yang kerajaan nak, daripada anak jumlah berapa, macam tinggal dekat mana, hari ni tinggal kat mana, tahun lepas tinggal kat mana. Tu so tak sama data yang tahun lepas dengan data yang tahun ni. So harap you faham lah bro. Okey, sekian. Boleh saya bercakap Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host kawan-kawan Tadi adalah saya dengar sekejap berkenaan dengan argument daripada King David dan penerangan daripada kawan-kawan Daripada apa yang saya faham, King David ni seorang reasonable person lah. Dia ada knowledge dan sebagainya kan. Bagi saya dia ni okey. Cuma dia salah pilih kawan. Sebab apa? Maklumat-maklumat yang dia dapat, kekeliruan yang dia dapat tu daripada kawan-kawan dia. Dan jadi ini tanggapan saya lah. Dia naik kotak ni untuk bertanyakan soalan ataupun kekeliruan bagi pihak kawan-kawan dia. Dia ada cakap yang berhad dan sebagainya. Saya rasa berkenaan dengan padu tu, saya tak pasti, tapi saya rasa mungkin King David ni bukannya orang yang perlukan bantuan kerajaan sebab dia ada syarikat sendiri dan sebagainya. Sebaliknya dia membantu lebih ramai orang menyediakan pekerjaan dan sebagainya. Cuma saya nak berkongsi sedikit lah King David Pertama, saya merasa sangat terharu lah sebab tadi kebetulan saya pergi menziarahi sahabat saya, seorang YB, pergi ke pejabat dia lah kan, sebab dia nak bagi saya kurma. Saya sahabat lama lah. Sambil tunggu dia tu, saya sempat lah melihat gelagat mereka-mereka yang ingin berjumpa YB ni di pusat khidmat dia. Jadi di antara perkara yang menjadi orang cakap, 2 perkara lah tadi saya tengok ada datang nakkan bantuan duit raya apa semualah, duit shopping ataupun jom shopping dan sebagainya lah daripada kerajaan negeri Selangor. Bagus ramai, memang rakyat suka benda tu. Dan satu lagi ialah berkenaan dengan padu. Jadi saya dengar tadi padu kan, ada satu pakcik tu dia panik tau. Dia panik, dia kata macam mana saya ni tak daftar padu lagi apa semua ni. Ni saya pun datang naik bas ni kan, ni nak bertanya, nak minta tolong macam mana nak daftar padu. Nampak? Seorang pakcik, saya ingat umur dia 60 lebih kot seorang pakcik. Daripada logat dia macam dia berbahasa India lah, dia punya logat dia. Dan cuma saya berbahasakan dengan bahasa. Saya merasa terharu sebab apa? Sebab ada orang yang sanggup datang menaiki bas kerana dia faham dan dia tahu ada keperluan untuk dia. Jadi dia tak kisahlah pasal apa benda yang you all bincangkan tadi. Sebab dia yakin dan percaya kerajaan adalah kerajaan. Kerajaan bukan scammer. Kerajaan ada dia punya tertakluk kepada perkara-perkara kena audit dan sebagainya, terikat dengan undang, akta dan sebagainya. Tak boleh buat sewenang-wenangnya. Kalau mereka buat sewenang-wenangnya pun mereka akan menerima nasib lah. Contohnya berkenaan dengan Muhyiddin, buat sewenang-wenangnya kan, suka-suka je tutup parlimen apa semua, kenaan rasuah, janiwa dan sebagainya. Daim Zainuddin, zaman dia orang kan buat sewenang-wenang, mereka akan menerima hukuman. Begitu juga dengan padu ni. Kalau jahat, kalau katakanlah Rafizi ni memang jahat, niat dia memang jahat, busuk hati kan, tukar kerjaan, dia pun akan kena jugalah. Jadi bagi saya, untuk menjadi rakyat yang baik, kita kena menjadi rakyat yang baik lah. Okey, kalau kita rasa kita tak perlu benda tu, janganlah perbuatan kita sehingga
merosakkan orang lain yang perlukan. Faham tak maksud saya? Maksudnya kerisauan kita tu mungkin disengajakan ke, tak sengajakan ke kan? Kita menyebar-nyebarkannya. Dalam keadaan kita pun tak faham. Kita pun tak perlukan benda tu. Kita pun tak daftar lagi pun benda tu. Tapi kita dah menyebar-nyebarkan. Sumber trust me bro. Sumber kawan-kawan. Sumber fahaman kita sendiri. Kerajaan dah jelaskan berkali-kali. Rom ini pun dah jelaskan berkali-kali. Salman pun dah berjelaskan. Yang ni semua dah menjelaskan. Termasuk sahabat-sahabat yang lain. Menjelaskan berkali-kali. Dia ringkasan dia berkenaan dengan padu ni, macam Salman cakap, tidak ada ugutan. Kerajaan tak letak pisau kat leher dan sebagainya. Tidak ada paksaan. Siapa nak daftar, silakan. Siapa yang rasa manfaat dia, ni kalau aku tak register ni, tak dapat bantuan ni, silakan. Tapi kalau orang rasa, mampuslah kalau aku daftar. Kerajaan tahu berapa banyak duit aku ada, harta aku ada. Mampuslah, aku pergi bullshit lah semua bantuan tu. Aku tak perlukan bantuan tu. So tak payahlah daftar. Senang. Mudah. Jangan sampai disebabkan kita tak nak daftar, kita ajak orang lain ataupun ajak orang lain boykot ke, menyebarkan maklumat tak betul ke, kan? Berkenaan dengan e-wallet tadi. E-wallet ni bro, sama konsep dia macam voucher, ada expiry date. Tujuan e-wallet ni tak sama dengan bantuan cash. Alhamdulillah, terima kasih. Aku jadi macam seronok bila dapat gift, terima kasih. Okey. Maksudnya bantuan kerajaan ni ada banyak metod. Kalau kamu isi dalam borang tu, dia akan ada banyak option. Ada option berkenaan dengan e-wallet. Kita pilih e-wallet yang mana. So aku yakin nanti kalau dia nak bagi apa-apa insentif, katakanlah kerajaan tiba-tiba macam, dia nak bagi duit raya dalam bentuk e-wallet, kita dah dapat masuk automatik. Dan ada lagi satu option yang mana kita boleh masukkan akaun bank kita. Maknanya kalau kerajaan nak bagi tunai, dia akan bagi tunai. Bila bagi tunai tu, agak-agak dia boleh ambil balik tak? Jawapan dia tak boleh. Berbeza dengan fungsi e-wallet. E-wallet ni fungsi dia sama macam reward system, sama macam voucher. Dia ada expiry date. Sebab itulah kena tengok term and condition. Jadi bro, King David, balik bila dah faham, balik explain dekat kawan-kawan. Itu you punya tanggungjawab tau. Sekarang ni kawan-kawan ni you yang tak pandai tu, yang tak dengar penerangan tu, balik you explain kat dia supaya mereka nanti jangan menyusahkan you nanti. Nanti semua nanti datang mengadu kat you, bla kerajaan ni teruk lah apa-apa bro. Lu ada masuk room yang ni kan, nanti you cakap lah dengan yang ni, bla kita tak puas hati lah dengan kerajaan apa-apa. Nanti you jadi jurakan cakap. Kita bukan nak bang you, kita bukan nak basuh you, tetapi kita nak berkongsi fakta. Room ini adalah room fakta. Selagi mana yang naik ke kotak ini tidak memberi fakta, mengelirukan, memang kena pangkah, memang kena pancung. This is not about the person yang naik, tetapi about the content. Apa benda yang you bawa, message yang you bawa, content yang you bawa, naratif yang you bawa. Okay, so no hard feeling. Kita tidak ada hantar berkenaan dengan individu, tetapi sekarang ni kita berhujah berkenaan dengan fakta saja. So again bro, King David, you are very nice person, but please, cari circle yang betul. Kalau dapat circle yang tak betul, you kena kuat. You punya pahaman kena kuat. Jangan you terpengaruh. Sebaliknya, you memberi penerangan yang betul. Okey? Sekarang ni, kalau dari segi politik, berpolitiklah secara kebenaran, mencari kebenaran dan menyebarkan kebenaran. Jangan jadi walaun. Terima kasih. Thank you bro. Thank you Adam Yusuf. Terbaik you punya penerangan. So, I want to thank you. Because you explain very well and very decently. So, that's great. It's just, Can I ask you a question, David? Sorry, just let me finish it. Okay, so also berkenaan you tanya soalan dekat kita orang, I tak boleh tanya soalan dekat you. Oh, you nak tanya soalan? Okay, because I am talking to Adam, I belum habis lagi. Bukan I cakap tak boleh tanya soalan. No, I nak tambah sikit ni, yang Adam tambah sikit tadi ni, supaya kefahaman lagi. Few things lah. Yang pertama berkenaan dengan bantuan tadi tu. Contoh yang mudah untuk difahami adalah kalau pusat khidmat, ini tak kira lah pusat khidmat Perikatan Nasional ke, pusat khidmat kerajaan sekalipun, siapa-siapa ke, pusat khidmat ini buat bantuan contohnya. Dia tulis kat situ, dia bagi tahu penduduk-penduduk dia datang pukul 8 pagi hingga 5 petang dekat pejabat untuk claim bantuan ini. Dan you already know, pusat khidmat will give bantuan 8 pagi hingga 5 petang. Why you question apabila you pergi pukul 10 malam tak ada bantuan pun? You cannot question that. The simple understanding about that. If bantuan itu ditawarkan pada pukul 8 pagi hingga 5 petang, tetapi you pergi pukul 10 malam bertunggu dekat pejabat pusat khidmat tu, tak kira lah Perikatan Nasional ke siapa ke, macam tu.
berkenaan dengan itu dah settle satu bab. Okay, bro. Berkenaan dengan privacy and policy. Ya, brother. Let me finish. Berkenaan dengan privacy and policy, right now you are on the TikTok, right? Apa yang you sebutkan tadi ni, saya baca privacy and policy TikTok Same dengan padu tadi. Contohnya saya beritahu, dia kata apa? Kami meminda syarat ini. In English, we amend these terms from time to time. For instance, when we update the functionality of our services, when we combine multiple apps or services operated by us or our affiliate into single combined services or apps. Lepas tu dia kata, or when are regulatory changes. Sama macam tadi, apabila perubahan undang-undang. Dalam bahasa Melayunya, kami meminda syarat ini dari masa ke semasa. Contohnya apabila kami mengemas-kini kefungsian perkhidmatan kami. Apabila kami menggabungkan berbilang API atau perkhidmatan yang dikendalikan oleh kami atau gabungan kami ke dalam satu gabungan perkhidmatan atau aplikasi. Atau apabila terdapat perubahan peraturan. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial. Secara amnya, memberitahu pengguna tentang sebarang perubahan pentingnya pada syarat-syarat ini. Maksudnya sama macam padu tadi ni. Any changes will be made time to time according to the regulation at that time. You understand that? And you are still using TikTok. Tak ada masalah pun. We are all using TikTok right now. Can you understand? Okay, so continue. Siapa nak continue? Yani ke? Silakan. Okey, Aiman nama dah tunggu. Silakan Aiman. Okey, okey, assalamualaikum. Okey, pertama sekali kita kena lihat bahawa tujuan padu ni sendiri. Okey, so sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, sebab dari segi term and condition tu pun kita dah main naratif-naratif yang tidak patut. Kerajaan boleh akses akaun kita, boleh tengok harta kita dan sebagainya. So di sinilah kita menghasut rakyat supaya rasa takut dan tidak mengisi borang tersebut. Sebenarnya sama ada kita sengaja ataupun kita tak sengaja, ataupun memang kita bodoh untuk dibodohkan oleh, ataupun kita dibodohkan oleh kawan-kawan kita. Itu terserah pada kita lah. Jadi kita jangan membodohkan orang lain. Cukup sekadar kita yang bodoh sekadar tu je. Okey, sebab tujuan dia adalah selain daripada untuk memberi bantuan kepada mereka yang layak. Okey, itu tujuan utama lah. Okey, jadi kalau kita menghasut orang yang layak, orang yang susah, terhasut dengan perangai buruk kita, suka menipu, goreng, nak tabur naratif jahat, semata-mata kita tak suka pada kerajaan dan sebagainya, akhirnya siapa yang rugi? Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang terhasut dengan tindakan bodoh kita tu sendiri. Okey, itu yang pertama. Dalam masa yang sama kita lihat, okey, kerajaan juga sedang mengatur perbelanjaan negara secara lebih efisien. Berapakah perbelanjaan negara yang patut disalurkan kepada rakyat secara terus yang memerlukan, dan bagaimana kerajaan mengawal menyekat subsidi ni daripada dapat kepada orang lain. Selama ni kita duk bising orang asing, orang Singapura, orang Thailand curi minyak kita dan sebagainya. Warga-warga Nepal ni, apa semua yang ada kat dalam negara kita ni rembat minyak subsidi kita. Kita marah, tetapi sepatutnya rakyat yang dapat subsidi, kenapa bagi pada orang lain? Okey, so hari ni kita lihat macam mana kerajaan menguruskan negara dengan baik, nak mengatur. Jadi kita sebagai rakyat, tolong jangan jadi penghasut, tolong jangan jadi bodoh. Sebab apa saya repeat banyak perkataan bodoh? Sebab banyak sangat kita menerima cara-cara bodoh menyampaikan maklumat, akhirnya orang miskin ni tak dapat bantuan. Okey, kalau orang kaya tak apa, sebab memang dia tak patut dapat pun. Dan kita orang yang ada duit apa benda, isi je lah. Isi dengan betul apa semua. If andai kata, walaupun kita rasa kita kaya sebenarnya, tapi hutang keliling pinggang. Sebab tu dalam tu dia senaraikan hutang-hutang kita. Hutang kita banyak apa semua, pendapatan tak besar pun. Kononnya lah besar lah 10,000 tu. Tapi anak ramai, tanggungan ibu bapa, ada jaga adik-beradik yang OKU dan sebagainya. Itu dapat mengurangkan lagi, dan kita layak untuk dapat bantuan daripada kerajaan. Selama ni kita tak isi. Kadang-kadang kita tinggal dekat rasa pendapatan besar 4,000 apa semua, tapi rupa-rupa tinggal dekat KL memang kecil lah sebenarnya. Tapi kalau katakan 4,000 tu duduk kat Kelantan, okey, dia akan jadi besar lah. Sebab itulah kita kata tadi, dia akan dengan sistem padu ni, dia akan tengok berapa aset kita yang kita ada, berapa perbelanjaan kita, berapa tanggungan kita. Dia akan ada scoring kita, termasuklah lokasi mana kita berada sekarang ni. Okey, so dengan scoringnya apa benda semua, dia bukan kata gaji 4,000 tu layak padu atau dapat bantuan, gaji 5,000 tak layak. Bukan macam tu. Walaupun gaji you 10,000, tapi dia ada scoring yang menepati dia. So sinilah you akan dapat approval untuk dapat bantuan tersebut. Ni yang penting, sebab kita kena nilai hari ni adalah macam mana kita nak menyusun balik negara kita yang dah tumbang ambien sebenarnya dari segi pemberian subsidi ataupun bantuan yang
ikut dan dia bagi tabur pada rakyat secara besar-besaran, akhirnya tidak efektif pada ekonomi dan negara terpaksa menanggung beban yang lebih tinggi dan terpaksa collect cukai daripada orang yang tak sepatutnya kerajaan collect, semata-mata orang yang tak layak terima cukai subsidi ni menerima bantuan tersebut. Inilah yang kita nak cuba elakkan. Jadi rakyat yang bertanggungjawab, bijak, guna akal yang baik apa semua. Terima kasih Andrew. Okey, so jadi guna akal yang bijak, rasional. Jangan jadi penghasut Andrew, yang bawa naratif pelik. Okey, itu saja. Terima kasih. Audrey lah nama dia. Terima kasih Audrey. Salah. Abang Sepo diam itu. Silakan Abang Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada host. Saya minta maaf kat host kerana tadi saya menyampuk minta kerana saya nak dengar sampai habis hujahan ataupun penerangan daripada King David. Selagi kita tak dengar sampai habis lagi, itu mungkin kita sendiri tak faham apa masalah yang dihadapi. Kita bersangka baik yang King David benar-benar nak menyatakan permasalahan di bawah lah. Saya mengambil langkah bersangka baik. Yang saya faham daripada hujahan dia tadi ialah mungkin dia agak terkeliru antara bantuan dan insentif. Dua perkara yang berbeza antara bantuan dan insentif. Insentif ni betul macam Salman explain tadi, dia ada timeline dia. Bila masa dah melepasi timeline, maka insentif itu akan terbatal dengan sendirinya. Manakala bantuan, bila sudah diberikan, tidak akan diambil balik. Kerana itulah padu diwujudkan supaya kesemua bantuan-bantuan ini dapat diselaraskan, tidak berlaku pertindanan, dan untuk memastikan orang yang benar-benar layak sahaja layak menerima bantuan. Contoh yang orang banyak keliru tentang padu ni ialah orang kata kita nak ambil data rakyat. I'm talking from a legal perspective yang pengalaman sebagai pengamal undang-undang. Kalau katakanlah kerajaan nak cek akaun Salman tak isi padu pun kerajaan boleh cek. Kalau kerajaan rasa Salman ada menjalankan sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, yang mungkin melibatkan AMLA dan sebagainya, melalui arahan Bank Negara saja, government can get every single financial detail of Salman Udang. Tidak perlu daftar padu pun boleh. Jadi itu bukan matlamat kerajaan. Nak ambil data rakyat, lepas tu nak buat apa? Nak jual? The government has to be nak memperbetulkan segala bantuan, penyelarasan dan sebagainya, supaya akhirnya mereka mendapat calculation yang betul dari segi disposable income. What is disposable income? Disposable income ni ialah pendapatan yang lebih lah. Maksudnya kalau katakan Salman boleh belanja. Salman gaji 10,000 sebulan, duduk di KL. Aiman gaji 10,000 sebulan, duduk di Perlis. Aiman ada anak seorang, Salman ada anak 10 orang. Of course the disposable income itu berbeza. Bila disposable income itu berbeza, mungkin bracket disposable income Aiman itu tidak membolehkan dia menerima bantuan. Tetapi Salman boleh, walaupun gaji dia pun sama. If people understand the economics and matlamat kerajaan untuk membantu golongan yang benar-benar perlukan bantuan, maka orang-orang seperti ini tidak akan berfikir secara negatif. Maka kita berhentilah menjadi mata lalat dan jangan menghasut. Saya ambil pengalaman semalam. Semalam ada kawan-kawan mendaftar padu di Sungai Petani, to be exact tempatnya di Okir Mall, UTC Sungai Petani. Ada seorang pakcik tu dia dia bising, dia riuh. Dia kata ini daftar padu nanti habislah maklumat saya, nanti saya rasa saya terbogel, semua data saya akan terdedah. Yang menarik dia bukan saya tak tengok, saya perhati je. Ada seorang anak muda pergi kat pakcik tu kata, "Pakcik, kalau pakcik rasa pakcik tak layak untuk terima bantuan, tu saya isi lah. Yang duk hingat kat sini pasal apa? Beratus orang duk beratok nak isi, pakcik boleh belah." Semua orang halau pakcik tu suruh belah.
Pasal apa? Dia mai tu, nawaitu dia, niat dia nak menimbulkan kekecohan. Sedangkan ramai beratok sebab lah ni dah di saat-saat terakhir. Dah lagi berapa lama Salman? Lagi 2 minggu 5 hari. 5 hari ya? Ya. Lagi 5 hari sebelum tarikh tutup padu. Macam kami di Pusat Khidmat menerima macam-macam pertanyaan kat mana kami boleh isi dan sebagainya. Kita bantu sekadar yang kita boleh bantu. Soal sama ada dapat atau tidak dapat bergantung kepada kadar disposable income kita yang akan dikira oleh kerajaan. Kerana sekarang ni penyelarasan subsidi akan dibuat juga melalui sistem padu. Bila subsidi dibuat melalui sistem padu yang kita panggil sebagai subsidi bersasar, ianya akan memastikan subsidi ini tidak sampai kepada golongan yang tidak layak menerima bantuan subsidi. Contoh yang paling nyata ialah pekerja asing. Contoh yang paling nyata ialah penyeludupan. Malam tadi saya baru balik sebenarnya berbincang dengan beberapa pegawai veteriner berbincang tentang masalah penyeludupan di sepadan. Dia mau cerita kat saya, kita susah nak kawal pintu sepadan, lalu mudah sama ada dekat Golok ke, dekat Padang Besar ke dan sebagainya. Tapi dia berkata antara salah satu yang boleh menyebabkan kadar penyeludupan bahan-bahan ataupun barangan bersubsidi di Malaysia can be stopped from masuk ke Thailand ialah dengan menarik balik subsidi secara pukal, tetapi memberikan subsidi secara bersasar kepada golongan yang layak menerimanya. Jadi kalau janganlah terlampau skeptikal tentang padu ni. Kalau tak mau isi, tak payah isi. Ya, macam Salman Habak juga tadi, kalau tak dapat, jangan marah. Ramai orang memerlukan bantuan. Dan biar orang yang memerlukan bantuan ini mendaftar dan memperolehi bantuan seperti mana yang sepatutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Abang Saiful. Cuma saya nak katakan di sini mungkin Abang Saiful masuk separuh kot. Soalan dia daripada pertama sampai yang seterusnya go on and on ni, mungkin sampai e-wallet tadi, mungkin orang dengar dia macam bukan isu, dia memang betul-betul nak mempersoalkan kenapa padu itu harus diregister lah. Dan seperti yang kita katakan tadi, kalau tak yakin tak payah nak daftar, but he keep continuing kata dasar lah berkenaan dengan terms and condition dan sebagainya. Itu je lah yang menyebabkan ianya jadi panas dan ianya lagi berterusan lah. Bukan kita sajalah, bukan kita nak saja nak provoke anda ke apa atau tidak, tapi soalan itu sendiri yang ditujukan kepada kami dan dan dia pun tak bersetuju bila kita awal-awal lagi bila ditanyakan soalan dan Salman jawab, dia kata Salman tidak menjawab soalan. Jadi sebenarnya agree to disagree lah, maknanya dia maaf Encik King, King David, pandangan saya terhadap kamu dari awal lagi bila diberikan penerangan you deny. You tak nak dengar pun. No, it's not that I tak nak dengar. The problem was that you don't allow me to finish first. I want to finish, but you cut me halfway, and then halfway you all say all kinds of words that trigger me. We let you talk. I let you talk tadi 3 minit. Tak ada lagi yang mula-mula orang masuk. Kita bagi seluas-luas itu untuk you bercakap 3 minit. Lepas itu kita kata, okay, soalan pertama, bila you invited dibahaskan, into the live. You invited me to the live. I didn't come into the live. You invited me. So when yes, you because you invite me, question you should padu allow dekat me to bawah. talk. You mempersoalkan tentang padu dekat bawah. Dan kita nak terangkan kepada you. Yeah, from what I remember, David, your first question is very clear and you already finished with the first question. Yeah. And while I'm answering the first question, you terus masuk dan mengatakan I tak menjawab soalan. Sedangkan I sendiri tak habis menjawab soalan, you terus masuk, you cakap I didn't answer your question. Tak apa, kejap ya. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah barakallahu fikum kepada Abang Adam kerana menimang cahaya mata yang baru. Tahniah. Alhamdulillah, semoga membesar menjadi anak yang bagus. Yang soleh. Saluran mana tu? Salman, saluran mana tu Salman? 1 ke 2? Terima kasih. Saluran kita doakan lah, sama-sama kita doakan viewer-viewer yang ada, panel-panel yang ada.
Kita doakan semoga lebih dimurahkan. Kita doakan semoga lebih dimurahkan rezeki Abang Adam lah lepas ni, insyaAllah. Amin. Dia ringkasnya, kalau ikutkan on paper 1 April ni. Tapi tadi tiba-tiba aku tadi tengah buat kerja dekat PJ tadi, wife aku call, air ketuban dia pecah. Panik aku. Nak rentas jam, kau tahulah KL ni apa semua. Tapi Alhamdulillah lah. Selamat dah. Itu yang berkat doa kawan-kawan tu. Terima kasih. Selamat dah. Alhamdulillah. Lelaki ke perempuan tadi? Baby girl. Baby girl. Yeah, first baby girl. Okay. Adam kena update lah padu macam tu. Kalau dah isi lah. Kalau belum isi tak apa. Okay, King David nak kata apa, silakan. Okay, so sebelum tu, sekejap King David. Sebelum tu bukan update padu, kena update aku punya nama ni, kena tambah satu lagi. Apa agaknya nama yang akan diberikan? Tertanya juga. Okay, King David sila. Okay, so terima kasihlah kepada semua, Ciki, Salman, Lida, Aiman, Saiful, and also Adam for your explanation. I will get down lah. Thank you for the explanation, and just leaving it with one question mark lah. This is also my satu apa orang kata tanda tanya lah kan. Sebab kenapa saya pun, tanda tanya? Okey. Bukan. Saya nak tanya soalan tadi sekejap. Adakah sekarang ni anda rasa lebih yakin dengan padu selepas semua? Yes. Now after explaining about padu, of course I understand better, like what Saiful said and Adam said. Obviously kita ni berkawan, dan saya ni kawan Melayu saya ramai. Okay, we are like family. Saya ni orang KL. Okay, saya nak tanya lagi, David, saya nak tanya lagi berkenaan dengan padu. Okay, lepas ni adakah King David akan yang ni sangkaan aku David ni tak ada masalah. Yang masalahnya dia berkawan dengan Walaon. Sorry bro, daripada apa yang kau cakap tadi, aku tahu kau ni surrounded by Walaon. Sorry bro. Baik, ni King David. Okay, kejap King David. Saya nak tanya sekejap. King David, saya nak tanya you, adakah you akan mendaftar padu lepas ini? Of course, if this whatever as I explained, and obviously I want to get the explanation further in detail, sebab we are talking in TikTok, I tak kenal semua orang. So obviously now after the explanation, saya akan pergi ke padu and I will get clarified Jadi, apa ni. Sebelum ni yang you tanya pasal terms and condition dasar tadi yang you beritahu, yang you cakap you dah kaji. Tadi kan mula-mula you kata you dah kaji dah pasal padu, you baca term and condition. Ramai orang yang tak baca pun term and condition, tapi you pergi baca. Ya, ramai tak baca, ramai tekan saja. Is for example like what happened to MySejahtera. It was also the same. Previously dia orang cakap without MySejahtera kita tak boleh kerja, kita tak boleh makan, beli barang, pergi sana pergi sini. But what happened now is MySejahtera is senyap. And they spend millions of ringgit on that. So this is also part of question for me. David. Betul, sebab tu saya tak setuju dengan MySejahtera ketika itu. Tapi yelah, buat macam mana kan, masa tu kita parlimen pun ditutup, pihak pembangkang tak boleh nak bersuara untuk nak bercakap tentang sistem MySejahtera apa semua tu kan. Betul. Tetapi itulah sebenarnya David, saya pun nak minta maaf kalau you ada tersalah faham dengan apa yang saya ceritakan. Saya minta maaf pada you lah, walaupun mungkin you yang salah faham, saya minta maaf juga. Some comments yang berkenaan dengan you know lah kan, yang yelah, I faham dengan situasi sekarang ni mungkin viewer saya yang tengok juga, so it's not so nice lah kalau cakap macam tu kan. Faham. Jadi itulah saya kata, kalau tak apa ini it's okay. If you are kalau awak yang salah faham dengan apa yang saya ungkapkan, saya rendah diri, walaupun saya tak pernah berniat untuk menghina ataupun racist ke apa ke, tetapi tak apalah, I minta maaf kalau you salah faham. Sebab I sebenarnya matlamat I itu adalah untuk nak bagi you faham. For example, if you say you better understand in English, I will tell you to translate it into English. It's just a language lah. Kenapa you nak translate by language? Tak apa yang ni. Sebab contohnya macam I bagi tahu tadi, TikTok privacy and policy, bila I translate kan ke bahasa Melayu, I understand sama je dengan apa yang diletakkan dalam padu itu. Tetapi bila kita read in English, kita nampak lah the difference is big. Tetapi bila kita translatekan ke bahasa Melayunya, sama je dengan privacy and policy padu, standard privacy and policy.
bahasa di dalam macam tu kan, bahasa Melayu macam tu. Bagi akulah dalam terma dan syarat macam tu agak mengelirukan dia sebab bahasa buku tau. Yelah, pada aku it's easier to understand the English punya penerangan dekat terma dan syarat tu lah makin mudah lah. Sebab dalam dunia hari ni kita main TikTok apa semua dalam English punya language kan. Handphone pun kita banyak English punya language dan most of the people, betul lah King David cakap tu, most of the people memang takkan baca pun. Even TikTok punya privacy policy ke, you main platform mana pun you takkan baca privacy and policy yang panjang tu. Betul tak David kan? Betul. I as a mobile developer, I'm a web developer, also a full stack developer. Memang kita tahu benda ni takkan dibaca, tetapi ia tanggungjawab kami untuk masukkan benda ni dalam mana-mana sistem yang kami bangunkan lah. Itu je lah. Silakan sambung. Yeah, okay, so I want to thank you lah. Just the one lah, the last thing yang I cakap tu lah kan. Like you said, dulu kerajaan lama kita pun tak boleh nak tanya apa-apa semua kan. So hopefully this padu yang kerajaan allocate the budget to untuk buat ni jangan disisiakan lah macam MySejahtera tu, sebab MySejahtera tu pun I'm sure a lot of money spent to develop the MySejahtera tu. The differences between MySejahtera and Padu ialah MySejahtera was developed outside by a private entity. Government spend money for their private entity, while Padu ni develop internally among the expertise dalam kerajaan sendiri. So by penjawat awam, pengaliran dia penjawat awam yang ada kepakaran dia. So tak perlu risau dari segi itu. Termasuklah accessibility of private data, kerana itu kerajaan sendiri. Ini data kerajaan, bukan data private yang bangunkan. Okey, saja. Okay, thank you guys. Dan yang develop ni kita tahu dia develop by the government. Lepas tu kita ada kerjasama juga dengan untuk protection of data. Kita kerjasama dengan NASCA ataupun National Cyber Security Agency of Malaysia. Kita kerjasama juga dengan Chief Government Security Officer Malaysia, dan kita kerjasama dengan Cyber Security of Malaysia. Jadi this is a national level. Memang isi kerajaan yang mana memang fokus dalam bidang untuk cyber security, memang protect this padu lah. Okay, so I just want to know apa ni, kalau tahu boleh bagi tahu saya lah, sebab saya pun tak tahu kan, kita tanyalah. Was the MySejahtera also was handled by the cyber security oleh pihak swasta, dan setahu saya lah dia memang dijaga, pengurusan dia pun di-maintain oleh pihak swasta lah. Tetapi dia ada buat it's not a link app to government lah. No, it's not link app to government, but the database I think is linked to the government, sebab kita government dapatkan data-data rakyat. Of course lah, you're linked to the government, but it built by the another entity swasta lah. Macam but the important thing is who is the developer of the apps. The developer have full access of the system. Tak kisahlah MySQL database ke, anything inside the apps, the developer have full access to it. The government might have some certain access only, for example for the database only kan, contohnya kan. Sebab tu kita tak nak benda ni dibuat oleh orang swasta, pihak luar, pihak swasta. So now Padu is handled fully by government lah. Yes, fully handled by the government. So it's under what department Kementerian Ekonomi. Not only fully handled by government, it is being developed by the government. Yes. Itu yang paling penting. Ya. Okay. Dia bawa Kementerian Ekonomi apa siapa kan, betul kan? Under ni lah, Rafizi lah. Ya. Mampu. Penyelarasan penuhnya di bawah mampu. Ya, mampu. Okey, dia macam ni lah. Dia 100% oleh pegawai kerajaan dengan hanya dana RM2 juta saja, berbanding dengan 195 juta MySejahtera tu, dan tak diberikan kepada mana-mana syarikat swasta. This is the first time it happened. Dan jadi tentulah mula-mula ni of course lah adalah sikit-sikit kelemahan. Dan sedangkan sistem bank pun kena godam kan. Padahal security berlapis-lapis dan kos pembangunan
membangunkan pula berjuta ringgit. Apa sangat dibandingkan dengan padu? Tapi yang penting, apa yang penting bagi saya ialah kementerian ambil maklum semua rungutan dan memperbaikinya. Yeah, it's good that you guys talk about it and inform in public here, sebab bukan semua orang tahu pasal all this. Not everybody knows. Sebab tu tuan sendiri pun kena menyampaikan perkara-perkara baik pada kawan-kawan kita semua. Sebab tu kadang-kadang kita tak tahu, tapi kita banyak tanya dalam keadaan kita menimbulkan keraguan dan sanksi pada kerajaan. Emosi. Ya, betul. Sebab tu because why bila you dah tahu, we okey stand lah. for our friend. Kita bila bercakap ni bukan kita nak bercakap semata-mata kita je yang nak bercakap, tak. Actually, in fact, I don't even need to come into this live pun, you know. We stand on our own feet and we have been feeding ourselves. We have never been asking for any help from the government. But when we have friends, kawan-kawan kita ni sekolah rendah, sekolah menengah apa semua, kita sama-sama duduk sekali apa semua sampai sekarang pun sama juga kawan-kawan kan. Ya, so bila kita tengok dia orang susah, macam dia orang ada family, ada anak 10 orang macam tadilah kan cerita tadi. It's very sad, you know, it's very sad to see them susah, you know. Saya nak tanya you lah, sebenarnya kalau menteri tak buat padu ni, rasanya akan kekurangan ke dia punya allowance ke gaji dia? Kalau dia tak buat padu ni. Because why I ask this question and nak menjawab soalan sekarang ni. Encik King, saya nak tanya, kalaulah Rafizi tak nak buat padu ni, tak nak buat subsidi bersasar untuk rakyat susah dan sebagainya, agaknya dia sebagai menteri kurang tak gaji dia ke atau allowance dia kalau dia tak buat padu ni agaknya? Gaji siapa? Menteri? Ya, dah 2 kali saya ulang. Of course tak lah. Okey, jadi tapi kenapa susah-susah dia nak buat padu? Walaupun banyak cabaran, banyak hentaman, banyak kritikan, banyak cercaan. Sebab kita tak ada satu sistem pekalan data utama yang boleh kita gunakan. Yang ada sekarang ni hanyalah sistem pekalan data secara silo. Nak integrate pekalan data ni bukan kerja mudah. Dari kementerian yang berbeza, silat-silat kena pakai data lake pula. So hopefully kalau padu ni berjaya, kita akan ada padu sebagai single sign on maybe one day untuk akses semua data peribadi kita yang dipegang oleh kerajaan daripada JTA, JPJ, STR, PDRM semua. Jadi di sini apa yang kerajaan buat adalah untuk rakyat. Itu maksud saya. Kalau dia nak menyusahkan diri dia semata-mata, dia tak ada kepentingan pun untuk padu ni. Adakah dia dapat markup? Macam sistem ni dibagi kat swasta. Oh, dia markup lah 190 juta. No, kita tak ada pertikaikan pasal government apa-apa. Kita tak cakap pasal I'm just explaining. I didn't say you said that. I'm just explaining. Salah ke I explain? So, saya bila develop padu boleh selesaikan komplain vulnerability dalam masa sejam yang kita tengok apa yang dibuat oleh ialah orang yang berada dan bertanggungjawab dalam padu tu sendiri. It's a good thing. Dan kita nak risau apa? Kan? Ini kerajaan kita. Ini negara kita. Kalau kita sayangkan kerajaan dan negara kita, then we have to believe. Of course, we support the government. That's how everybody has changed now and move on. And now with the new government, even myself also, we are not saying that what is the government doing is wrong. It's just that we need clarification on certain things because not everybody in the government is originally from the PH. There are half of them from the previous board, you know. Ya, menteri dah jawab security posture assessment pun. Dia dah jawab pun penetration. Betul. No, that's what I'm saying lah. You know, of course ada orang akan ada ragu because it's not 100% PH. You must understand that half of it is BN, you know. So obviously people will have doubts and people will want to ask and people want to clarify before they decide to do anything lah kan. Patutnya kita sebagai rakyat. So dah clear lah kepada you after we explain, dah clear lah kepada you. Okay, so thank you lah. Yes, it's clear. Thank you very much for giving the clearance for padu and so hopefully
with apa ni, berkat dan juga doa kita sama-sama sebagai rakyat, hopefully kita punya government ni will do much better compared to all the previous government who has failed us. Kan? So we are all out. Kita all out. Memang support kan. Bukan kita tak support. Cuma saya ni, saya tak kira lah government mana pun. Saya takkan because I'm support PH, kalau saya ada rasa macam ragu-ragu, saya akan senyap. No, I'm not that kind of person. Kalau saya ada ragu-ragu and I need to ask, I need to clarify, saya akan clarify. Saya macam tu. Kita bukan nak support sebab dia geng saya nak support dia. Walaupun dia salah, saya tetap support dia. Saya tak macam tu. Ya, understood. Okay. Pak tu dah settle. Okey lah. Kalau you nak turun pun boleh. Kalau you nak stay pun boleh, tak ada masalah. Saya tambah sikit ni. Berkenaan dengan padu ni juga. 5 hari lagi untuk sebelum dia tutup. Kita menggesa lah. Siapa yang belum lagi kemas kini padu, sila pergi kemas kini secepat mungkin. Seperti yang kita terangkan tadi, padu ni adalah bertujuan untuk membantu rakyat. Sebenarnya, saya terangkan sedikit objektif dia. Objektif dia adalah penyediaan pengkalan data utama negara yang selamat, komprehensif dan near real time bagi digitalisasi dan penghasilan analitik berkala. Penggubalan dasar dan proses membuat keputusan berpacukan data dan juga membolehkan pelaksanaan dasar secara bersasar bagi mengimbangi kedudukan fiskal seperti mana yang saya sebutkan tadi, fiscal policy of the government. Okey, apa matlamat padu ni? Untuk meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan, untuk mengoptimumkan penggunaan sumber yang terhad, untuk memperkasa sistem sosial melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi dan rakyat, dan yang paling penting sekali untuk merapatkan jurang sosial ekonomi dengan mengimbangi keperluan rakyat. Okey. Saya bagi contoh ya, bukan semua yang you perlu daftar baru. Government kita, macam saya terangkan awal tadi, kita memang dah ada data kita dengan pihak kerajaan. Cuma kita perlu update kemas kini. Saya bagi contoh data-data yang dah ada, macam Abang Adam baru dapat baby girl malam ni, dan of course akan mendaftarkan kelahiran tersebut dengan JPN. Jadi daripada kita lahir pun data kita dah ada dengan pihak kerajaan. Dan rekod kesihatan kita pula ada di KKM. Rekod pendidikan kita ada dengan Kementerian Pendidikan. Rekod pendidikan tertiary kita ada dengan Kementerian Pengajian Tinggi, ada dengan Kementerian Belia dan Sukan. Kalau institut tu ada bawah KBS, ada dengan Kementerian Kesihatan kalau bawah Kementerian Kesihatan kan. Rekod pinjaman kita pula, pinjaman pendidikan kita ada dengan JPA, ada dengan MARA, ada dengan PTPTN. Dan banyak lagi lah rekod berkenaan dengan data harta kita ni ada dengan, contohnya kereta apa kita ada. Memang dah ada data itu dengan JPJ. Betul tak? Kita memang dah register kereta yang kita beli dengan JPJ. Of course. Betul, dan pemilik berkenaan dengan ini saya tengah explain lagi ni. Berkenaan dengan pemilikan tanah kita, contohnya pemilikan tanah apa semua. Of course we register dengan pejabat tanah. Semua dah ada dah dengan kerajaan. Tetapi kalau kita pergi pejabat tanah, kita nak tahu contohnya IC hilang. IC hilang kita tak boleh pergi ke pejabat tanah. Kita kena pergi ke JPN, betul tak? Betul. Sebab fungsi dia lain, sebab database mereka asing-asing. Sebab itulah padu ni dibangunkan untuk endless possibilities. Yang selalu disebut-sebutkan adalah untuk bantuan subsidi bersasar contohnya. Tetapi yang tidak disebutkan, yang saya baca juga dalam brosur berkenaan dengan padu ni, di antara endless possibility dia adalah boleh menyelesaikan masalah di mana ketidaksepadanan pekerjaan dan pendidikan. Saya beri contoh, seorang graduan bidang kejuruteraan, sarjana muda kejuruteraan contohnya, dia ni keluar dengan degree of mechanical engineering ke kan, tetapi oleh kerana tak ada peluang pekerjaan, dia ni terpaksa bekerja dengan gaji 1,500. Tetapi dengan padu kita boleh bantu apa? Kita boleh bantu kita dapat detect dia ni pendidikan macam mana. Dia pendidikan degree tau. Tapi dalam padu kita tengok kenapa gaji dia 1,500 saja. Dia bekerja tidak bersesuaian dengan gaji dia. Dan boleh menggunakan sistem padu ini untuk kita padankan pekerjaan yang dengan industri yang bersesuaian. Dan kita boleh mengenal pasti individu bagi peningkatan kemahiran. Aku celak sikit Saman. Gaji progresif pun akan dinilai melalui padu. Ya. Sebab tu point nombor 3 tu.
government akan Jadi, pantau dari segi pekerjaan yang macam Salman cakap ni. Dia akan pantau dan dia ada saluran untuk menolong yang brother tadi tu yang gaji 1,500 tu untuk dapatkan kerja yang lebih elok. Gaji yang lebih tinggi mengikut dia punya ni sijil. Kelayakan dia betul. Sebab tu nombor 3 ni adalah pemantauan gaji progresif yang disebutkan tadi. Nombor 4 adalah untuk membangunkan silibus seiring dengan keperluan semasa. Jadi it is an endless possibilities. Apabila kita satukan data-data ni yang mana saya sebutkan tadi, sebelum ini kita hanya boleh dapatkan data satu ni melalui satu agensi. Contohnya data kesihatan kita hanya boleh dapat daripada klinik kesihatan sebagai contoh lah kan. Tetapi kali ini apabila sistem ini fully functional, saya rasa memang ia akan boleh bawa Malaysia ke satu era yang baru, digitalisasi, yang mana orang tak perlu susah-susah lagi dah. Macam saya katakan, dalam sektor pekerjaan pun boleh membantu. Ada banyak lagi ni endless possibility. Kita boleh mengatasi kesenjangan untuk perlindungan sosial kan, untuk kita menguruskan perbelanjaan negara ini untuk lebih strategik. Di mana mungkin satu hari kita boleh utilisekan artificial intelligence untuk buat profiling terhadap rakyat-rakyat Malaysia. Katalah ada 20 juta rakyat. Ini my opinion sajalah. Contohnya ada 20 juta rakyat Malaysia. Each of every household dia ada different needs dia. Contohlah kan, dia ada different needs dia. Ada needs yang berbeza. Setiap let's say katalah 1/6 daripada 20 million ini keperluan dia berbeza-beza. Jadi mungkin dengan utiliskan artificial intelligence ini boleh scrut the data yang ada dalam kerajaan ini untuk provide different solution for different household. Tetapi nak mulakan dengan apa? Mulakan dengan database yang disatukan inilah. Barulah kita boleh implement di sistem. Itu mungkin cikgu ni nak tanya soalan. Ya, nak habiskan ni. Mungkin itu adalah one of the endless possibility sebab dunia teknologi ni memang endless lah. Kita boleh tengok lah nanti, insyaAllah. Silakan. Baik, silakan Cikgu May. Cikgu May? Cikgu May dengar tak saya panggil? Oh, mungkin tak dengar. Oh, atau tak cakap? Saya turunkan? Okey, baik. Okey, baik. Salman dah habis ke? Maaf mengganggu. Aku cuma takut terjun je. Cikgu tu tengah tanda kertas. Dia tengah daftar padu sambil mendengar kau lah. Itulah. Tapi itulah, sikit lagi saya tambahkan. Tadi saya baru sebutkan mengenai data harta apa semua. Tetapi kalau kita tengok banyak lagi yang kita boleh linkkan dengan sistem ini. Contohnya tahap kepercayaan yang diberikan oleh agensi-agensi kerajaan terhadap sistem padu. Bayangkan negeri-negeri pembangkang sendiri pun ada memang ada agensi-agensi kerajaan yang memang link up dengan sistem padu, integrate dengan sistem padu. Sebab sistem padu ni dia integration dia banyak tau agensi, bukan sikit tau. Saya bacakan sedikit, 455 agensi sektor awam, iaitu 70 daripada kementerian, daripada jabatan dan daripada agensi, dan daripada 13 kerajaan negeri, daripada 83 badan berkanun persekutuan, daripada 134 badan berkanun negeri dan 155 pihak berkuasa tempatan seluruh Malaysia. Integrasi sumber data pentadbiran dengan sistem padu. Jadi there is no doubt anymore yang tak kira lah negeri pembangkang ke, PBT daerah pembangkang ke, dia punya parlimen pembangkang ke apa ke, dia orang bekerjasama dengan sistem padu. Of course kalau daripada awal lagi dia orang tak setuju dengan sistem padu, of course dia agency won't share the data. Tetapi oleh kerana politik dimainkan, di belakang dia orang kerjasama tau. Dia orang kerjasama dengan padu. Tetapi di depan ni dia orang gunakan politik, jangan daftar padu. Padu ini akan mencuri data anda. Padu ini akan buat macam-macam kepada anda. Tak baguslah macam tu. Panjang sangat komplain ni bagi orang ni pula. Sorry. Ya. Tak apalah. Nak bagi kau berletik lagi ni. Tentu aku dah celik. Ngantuk lah tadi. Okay. First of all, dah settle bab padu ni. Rasanya ramai yang faham secara terperinci. Aku tambah sikit je ni. Silakan.
Okey, berkenaan dengan padu ni kan, you padu you mari. Okey, dia macam ni ya. Pertama, kita kena faham kenapa padu diwujudkan. Okey. Dan kenapa dia diletak di bawah Menteri Ekonomi. Kan? Dan kenapa saudara Rafizi ni bersungguh-sungguh nak menjayakan perkara ni. Okey. Mudah saja.